Hadirin mukminin dan mukminat, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada pada tahun-tahun terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pengajian sirah an-nabawiyah. Pada malam ini tuan-tuan, kita akan sebut dua tajuk, iaitu pertama berkaitan dengan Nabi menghantar utusan. Setelah mana kita ambil hari itu cerita kabilah-kabilah datang mengisytiharkan Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam masa yang sama juga setelah mana peperangan Tabuk, peperangan yang terakhir Nabi dah tak perang, tetapi Nabi menghantar wakil-wakil, menghantar alim-alim, menghantar orang-orang supaya pergi mengajar Islam kepada kabilah-kabilah. Yang kedua yang akan kita sebut pada malam ini ialah berkaitan dengan haji wada' Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita melihat kepada kemasukan Islam beramai-ramai orang yang berada di sekitar Mekah, orang yang berada di sekitar Madinah, di jazirah Arab, semenanjung Arab, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti di situ sahaja. Walaupun Islam berada di dalam keadaan ketika itu sangat-sangat gah, sudah berada di kemuncaknya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya diturunkan wahyu yang menceritakan kepada kita bagaimana kemasukan Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat orang masuk ke dalam agama Allah ni berbondong-bondong. Tu pun dalam masa yang sama Nabi tak berhenti lagi kerja dakwah dia. Walaupun peperangan yang terakhir yang dilalui oleh Nabi sudah pun ada, tapi Nabi tak berhenti lagi kerja dakwah. Apa yang Nabi buat? Nabi menghantar sahabat-sahabat untuk menyebarkan Islam. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Khalid ibn al-Walid ke Najran untuk mengajar ataupun untuk membawa Islam melalui kekuatan tentera ke sana. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghantar dua orang sahabat lain, Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal. Ni dua orang Nabi hantar pi ke Yaman. Nabi hantar siapa dia? Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz bin Jabal. Dua-dua orang ini adalah antara sahabat yang alim, sahabat yang bijak, sahabat yang berhikmah di dalam dakwah mereka. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana nak lepas dua orang ni, Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada mereka, yassira wa la tu'assira. Islam bawa dengan cara mudah, jangan bagi payah. Tapi jangan ambil mudah dengan agama. Salah faham pula. Islam itu jangan disusahkan, dinampakkan dia sebagai benda mudah. Yassira wa la tu'assira. Basyira wa la tunaffira. Sampaikan Islam ni dengan cara orang gembira dengan Islam. Wala tunaffira, jangan menjadikan orang lari daripada Islam. Watatawwa'a dan buatlah kebaikan-kebaikan. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang ni. Apa pesan dia? Islam biar nampak comel, Islam biar nampak mudah, Islam biar nampak menyenangkan, bukan nampak menyusahkan sehingga melarikan orang daripada Islam. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah, ini prinsip yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Islam ni orang tengok sebenarnya tak susah mana pun, tapi kadang-kadang kelaku orang Islam tu yang menjadikan Islam ni nampak susah pada mata orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, ini pesan yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'adz ibn Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan lagi kepada Mu'adz, innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
Rasulullah katakan Muaz, wahai Muaz, kamu akan pergi ke Yaman ni. Yaman ni ahli kitab, orang Kristian, Nasrani ada di sana. Maka apa yang aku nak sebut, nak pesan kepada kamu, ajak mereka pertama sekali syahadah. Itu cara Nabi ajak Islam ni, ajak satu-satu tu ikut step, ikut keperluan. Jangan gabung ke semua. Jangan duk pergi suruh sunat dulu. Apa dia? Potong dulu dia lah. Dah. Nabi ajak ni, cara Muaz nak ajak ahli kitab ni macam mana? Pertama kata Nabi SAW, ajak mereka kepada mengucap dulu, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Hak tu yang orang duk buat lah ni. Hak orang biasa masuk ke pedalaman, masuk ke orang asli dan seumpamanya, depa tak ajak lagi hak puasa 30 hari. Kan? Depa tak cerita lagi hak sembahyang 5 waktu sehari kena ambil hak sembahyang, tak ada sembahyang tayamum. Kalau tak ada kena qada apa, tak ada cerita lagi hak tu. Cerita apa? Paling-paling tidak mengucap pun tak apa dah. Hak tu yang Nabi pesan kepada Muaz. Apa dia? Pertama sekali, ajak mereka supaya mengucap 2 kalimah syahadah, la ilaha illallah, dan mengaku Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawat fi kulli yaumin wa lailah. Kalau depa dah mula terima syahadah, depa dah pegang syahadah, maka baru lepas tu ajak yang kedua. Ajak kepada mereka untuk salat. Bagi tahu kepada mereka ada salat 5 waktu yang diperintahkan kepada mereka. Kalau mereka boleh taat juga, maka ajaklah kepada mereka berkaitan dengan sedekah, maksudnya zakat, yang wajib diambil daripada orang kaya dan disalurkan, diberikan kepada orang-orang fuqara. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu taala, Nabi pesan kepada Muaz, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Pesan satu, wahai Muaz, aku pesan ni apa dia? Jauhilah daripada harta-harta yang baik di kalangan mereka. Maksudnya selain daripada harta yang haram dan harta yang dibenarkan diambil, maka jangan duk sentuh harta orang ikut dan. Jangan duk sentuh harta orang ikut dan. Jangan buat satu supaya kita boleh ambil harta orang. Jangan. Harta orang adalah hak dia yang mesti dihormati. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Kata Muaz, kata Rasulullah kepada Muaz, takutlah wahai Muaz doa orang yang kena zalim. Sesungguhnya doa orang yang kena zalim tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Nabi SAW kepada Muaz. Nabi SAW bagi tahu kepada Muaz ketika mana Muaz dah nak naik kenderaan dia. Rasulullah SAW nak pergi lepas Muaz ni, kan? Rasulullah bawa, Rasulullah berjalan, dia duduk di atas. Dia duduk di atas kenderaan dia. Rasulullah kata, ya Muaz, wahai Muaz, innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha. Wahai Muaz, boleh jadi selepas daripada tahun ni kamu tidak akan bertemu dengan aku lagi. Wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Boleh jadi lepas daripada ni yang akan lalu masjid aku dan lalu kubur aku sahaja. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nak hantar Saidina Muaz ke Yaman, Nabi cakap macam tu. Tuan-tuan, Muaz apa lagi tuan-tuan? Teriaklah dia. Teriaklah dia. Pasal apa? Itu satu cakap Nabi yang sudah pasti pada pandangan, pada perkiraan sahabat, ini daripada mukjizat yang Allah berikan kepada dia, menceritakan bahawa dia akan wafat tak lama lah. Apa dia pesan? Wahai Muaz, boleh jadi lepas daripada ni hang hanya lalu kat masjid dan kubur aku saja. Mungkin kita tak jumpa lah. Tapi tuan-tuan, apa sikap Muaz? Kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cakap tu Rasulullah, orang yang paling dia sayang. Duk pergi cakap yang tuan-tuan, berat nak tinggal. Berat nak tinggal. Tapi oleh kerana ajaran, oleh kerana suruhan, oleh kerana perintah agama, dia tinggalkan dalam keadaan yang berat. Pi benda ni. Tuan-tuan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu taala, itu beberapa perkara yang Nabi pesan kepada Muaz ibn Jabal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Sebab apa? Sebab inilah tuan-tuan yang menjadi pesanan kepada kita, orang yang nak membawa Islam selepas daripada Nabi tak ada. Jadi cerita kepada Muaz itu adalah panduan kepada kita yang nak bawa Islam selepas daripada Nabi tak ada. Apa dia? Islam jangan dilihat susah. Jangan dilihat susah. Nak mati pun susah, nak hidup pun susah. Kan?
nak hidup dengan cara ibadat-ibadat yang dilihat susah, dengan cara nak mati pun dilihat susah. Apa macam-macam kehidupan agama kadang-kadang disusahkan, bukan benda susah pun. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, misalnya dalam bab solat lah, ada yang sembahyang salat mudah saja. Kadang-kadang orang kita yang menjadikan dia susah, kena ada telekung dulu, kena ada tikar sejadah dulu, kena ada kain pelikat dalam beg nak pergi jalan. Kalau tak ada kain pelikat dia tak boleh nak sembahyang. Jadi benda-benda yang Islam itu dia berasa susah sendiri, dia yang buat susah. Sedangkan agama tak susah macam tu. Tak jumpa masjid, tak jumpa RNR, sembahyang kat tepi jalan pun boleh. Mudah sangat untuk taat, untuk buat Islam, tapi orang yang menyusahkan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, Islam jangan dilihat dia susah, tapi jangan mempermudahkan pula. Mempermudahkan ni dia buat leceh. Ikut suka dia nak buat ataupun tidak. Hatu tidak yang dimaksudkan di sini. Yang dimaksudkan biar Islam tidak dilihat susah. Kenapa tak susah? Sebab sudah ada panduan yang jelas. Cuma faham tak faham dengan panduan ni lah yang menentukan orang letak Islam tu susah ataupun senang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ajak Islam, jangan jadikan orang lari daripada Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pesan cara bagaimana nak dakwah. Pertama, syahadah. Kedua, ajak kepada sembahyang. Tiga, cerita bab duit harta ni. Ada tanggungjawab orang kaya kepada orang miskin. Lepas tu mulalah cerita-cerita yang lain. Itu asas-asas kepada dakwah yang diajar oleh Nabi SAW. Dan Nabi pesan kepada Mu'ad, jaga sungguh harta-harta orang. Jangan berani-berani sentuh. Jangan buat sesuatu yang boleh mengambil harta orang tanpa keizinan daripada agama. Buat peruntukan ni, buat apa, nak ambil duit orang, hak tu kena jaga sungguh, kata Nabi SAW. Dan yang keempat, yang keberapa lah, Nabi SAW pesan, hormat, jaga, takut daripada doa orang yang kena zalim. Maksudnya jangan berani buat zalim, kerana doa orang yang kena zalim tiada. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang kena zalim, boleh tak dia nak berdoa kepada zalim, kepada orang yang melakukan kezaliman? Daripada maksud hadis Nabi ni, boleh, tak jadi masalah. Orang hak kena zalim, dia nak doa sesuatu yang tak baik kepada orang yang menzalimi dia, boleh ataupun tidak? Nabi SAW, cara Nabi cerita ni menunjukkan bahawa orang yang kena zalim, dia berhak untuk berdoa sesuatu kepada orang yang menzalimi dia. Cuma ulama kata yang lebih baik ialah doakan hidayah, supaya dia berubah, kita dapat kebaikan, kan? Daripada kita mendoakan kejahatan kepada dia, dia timpa, kita pun sebenarnya tak puas terang mana, kan? Jadi kata ulama yang lebih baik ialah doakan kepada dia hidayah. Dia boleh baik kalau dia dah pernah rampas harta kita dia pulangkan balik. Faedah dia kat orang tu pun dapat, kat kita pun dapat. Jadi kata ulama yang lebih baik ialah doakan kebaikan kepada dia. Tapi kalau dia nak doa kerosakan kepada orang yang menzalimi dia, boleh ataupun tidak? Boleh. Di dalam hadis-hadis sebut banyak cerita macam ni. Macam mana Nabi SAW, sahabat-sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan beberapa orang sahabat lagi yang pernah berdoa kepada orang yang buat tuduhan kepada dia, ya Allah, panjangkanlah umur dia, matikanlah dia di negeri dia sendiri, butakanlah dia, apa semua tu. Doa-doa sahabat yang pernah doa kepada orang yang menzaliminya, dan Allah perkenankan doa-doa tersebut. Sehingga kan orang tu, kata perawi, orang yang buat tuduhan kepada Sa'ad tadi, apa dia jadi umur dia tua, dah tua, gatai pula. Tak boleh tengok orang perempuan, dia nak mengerat. Budak-budak muda daily chain apa, dia nak mengerat jadi fitnah kepada dia. Mati dalam umur tua, tapi terfitnah dengan doa yang telah didoa oleh sahabat-sahabat. Yang mati di tempatnya sendiri kerana merampas tanah sahabat dia, dakwah tu tanah dia. Hak ni juga berlaku, mereka doa kepada orang-orang yang menzalimi mereka, Allah kabulkan doa mereka. Jadi hadirin rahmati Allah, itu contoh-contoh boleh doa kepada orang yang menzalimi. Tapi hadirin yang dirahmati Allah, yang nak pesannya kepada kita di sini ialah berhati-hati daripada melakukan penganiayaan, kezaliman kepada sesiapa pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, itu selesai di situ. Kita nak bercerita pula berkaitan dengan haji wada' Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tengok pada muka surat, surah apa? 196. Hajjatul wada'. Hajjatul wada' merupakan satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
selepas diutuskan sebagai Rasul. Apabila orang ramai mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakan haji pada tahun tersebut, mereka berbondong-bondong datang dari pelbagai pelosok semenanjung tanah Arab untuk sama-sama mengerjakan haji. Hingga kan bilangan mereka mengikut setengah ahli sejarah mencapai jumlah 114,000 orang. Kami anggap bilangan ini adalah bilangan anggaran. Jika tidak, bagaimana mereka boleh hitung sampai 114,000 tu nak kira seorang? Maksudnya anggaran sajalah. Dalam riwayat sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi war-warkan bahawa Nabi nak kerjakan haji pada tahun ini, maka orang yang dah Islam pelosok dunia mana sampai tempat Islam ketika tu, bila dengar cerita Nabi nak pergi haji, mereka pakat timpa mai Madinah. Mereka pakat timpa mai Madinah nak pergi buat kerja haji dengan Nabi SAW. Cerita dalam riwayat sebut, kalih ke kanan orang seramai tu duk ada, kalih kiri orang seramai tu, kalih ke belakang orang seramai tu juga yang ikut Nabi beserta di dalam haji tersebut. Itu yang buat anggaran 100,000 lebih orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam haji wada' Nabi. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, pengarang kita sebut bahawa ini merupakan satu-satunya haji yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud satu-satunya haji ni? Maksudnya satu-satunya haji atas syariat Nabi Muhammad. Haji yang mana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Kerana tahun pensyariatan haji kepada umat ini ialah pada tahun ke-10 ni. Ini haji wada' berlaku pada tahun ke-10 kenabian. Maksudnya habis daripada haji ni tak lama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan wafat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam sejarah beberapa riwayat menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali buat haji sebenarnya. Itu berlaku persisihan. Diriwayatkan daripada At-Tirmizi dan Ibnu Majah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan haji 3 kali sebelum daripada dia berhijrah ke Madinah. Maksudnya kalau campur dengan haji ni jadi 4 kali haji. Dah tu apa maksud pengarang kita kata satu-satunya haji? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya haji-haji yang Nabi buat sebelum daripada tu, haji-haji itu adalah haji-haji yang mengikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hak itulah yang beberapa saki-baki tu ada lagi di peringkat apa nama, peringkat Allahumma salli ala Muhammad, penduduk-penduduk sekitar Mekah, Madinah, Jazirah Arab. Kan waktu tu orang Madinah hak tak Islam pun buat haji. Sebab tu hak Nabi ketika mana depa nak buat haji, hak Nabi pitahan depa sampaikan Islam. Hak tu yang buka jalan kepada Nabi untuk berhijrah. Ketika mana di Mekah Nabi dah tak boleh nak berdakwah, Nabi buat apa? Nabi tahan orang hak mai haji setiap tahun. Nabi tahan orang hak mai haji setiap tahun. Ketika itulah Nabi sampaikan Islam dan Allah bagi tuah kepada Nabi dengan memilih orang Madinah untuk terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kali Nabi cerita kepada depa, lepas tu depa sambut Nabi di Madinah untuk membina negara Islam di Madinah. Jadi hadirin rahmati Allah sekalian, bangsa Arab ketika tu duduk Madinah ke, duduk mana ke, ketika tu depa ada buat haji. Haji ketika itu asal daripada apa yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah ajak kepada Nabi Ibrahim. Cuma apabila ajaran-ajaran mereka sudah terseleweng, terpesong, mereka juga terkesan. Walaupun haji mereka buat lagi, tapi mereka juga terpesong dengan agama mereka yang sudah terpesong. Nabi SAW, walaupun begitu, Nabi juga mengerjakan haji dengan cara yang sebenar. Dengan cara yang sebenar seperti mana yang diajar oleh Nabi Ibrahim. Cumanya hak satu-satunya haji ini adalah satu-satunya haji yang disyariatkan kepada umat Muhammad. Maksudnya apa? Itulah satu-satunya yang Nabi kerjakan haji, dan kita mengikut haji Nabi hak satu ni. Hak terakhir Nabi buat, bukan ikut cara nak haji yang 3 sebelum daripada peristiwa hijrah. Kerana apa? Kerana tahun pensyariatan haji ialah pada tahun ke-10 hijrah. Hak sebelum daripada tu, hak tu bukan syariat yang wajib lagi kepada kita. Cuma Nabi buat kerana mengikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah baginda yang masyhur. Setiap penuntut wajib menghafalnya kerana ia mengandungi pengisytiharan prinsip-prinsip umum Islam. Ia juga merupakan khutbah terakhir baginda.
Di dalamnya terkandung. Tuan-tuan, saya nak tengok apa yang kita sebut ni dengan apa yang dihimpunkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Banyak yang sama tuan-tuan, cuma ada tambahan-tambahan sikit dalam riwayat yang lain yang kalau tak disebut di sini saya akan sebut. Kerana pada kiraan saya ada 10 nota yang penting di dalam khutbah wada'. Khutbah ni Nabi sampai waktu bila? Pada hari Arafah. Kan? Yang Nabi SAW sebut Al-Hajju Arafah. Yang kata haji itu rukun paling penting sekali ialah Arafah. Siapa yang sempat Arafah, sempat wukuf di Arafah, dia dapatlah haji. Kalau dia tak sempat wukuf di Arafah, tak adalah haji dia pada tahun tu. Jadi hadirin rahmati Allah sekalian, di Arafah ni apa dia yang penting? Antaranya ialah khutbah. Tuan-tuan, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah tersebut. Ini boleh rujuk di dalam hadis Bukhari, hadis Muslim dan sunan-sunan yang lain. Maka riwayat berbeza, ada tambahan di sini, ada kurang di sini. Itu biasa tuan-tuan. Jadi kita tengok tuan-tuan kalau ada kesempatan balik merujuk perkara ini kepada kitab-kitab hadis tersebut. Baiklah hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadzal mawqif abada." Wahai manusia, dengarlah sabdaku. Aku tidak tahu, boleh jadi aku tidak akan menemui kamu selepas daripada tahun ini. Dan mungkin aku tidak akan bertemu lagi kamu di tempat yang mulia ini. Boleh jadi lepas daripada tahun ni aku dah tak bersama dengan kamu. Dan boleh jadi lepas daripada ni, tempat ni kita tidak akan lagi bertemu di tempat ini. Ayyuhan nas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita hak ni pertama, hak orang Islam yang mesti kita kena jaga. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, inna dima'akum wa amwalakum haram. Harta benda kamu orang Islam, darah orang Islam, sebahagian lain menyebut sebagai maruah orang Islam, haramun alaikum, adalah haram ke atas setiap daripada kamu. Terjaga, terpelihara darah orang Islam, terpelihara harta orang Islam kepada kamu seperti mana terpeliharanya ataupun hormatnya hari ini, pada bulan ini, pada tempat ini. Apa dia hari tersebut? Hari Arafah. Bulan apa? Bulan haram, bulan Zulhijjah. Di tempat mana? Di padang Arafah. Tuan-tuan, maksudnya apa? 3 lapis keharaman tu, 3 lapis penghormatan Islam kepada hari tersebut, di tempat tersebut. Begitulah Allah memuliakan harta orang Islam, darah orang Islam. Jangan mudah-mudah untuk ceroboh harta orang Islam, untuk menceroboh darah orang Islam. Tuan-tuan hadirin yang rahmati Allah sekalian. Maksudnya apa? Kalau terjadi perkara tersebut, pencerobohan berlaku kepada darah orang Islam, ada penumpahan darah, orang Islam wajib bela. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, sesuai dengan kita keadaan hari ini, isu Rohingya. Tuan-tuan, itu darah orang Islam yang diringankan oleh orang lain. Tuan-tuan, jangan kita juga mengambil ringan dengan darah orang Islam. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, bukan isu sad, bukan isu baru, isu lama dah tuan-tuan. Tapi kita jadi macam itulah. Sad, lama sejuk, terkejut pula baru nak panas sad. Nanti sejuk balik, lupa pula, nak jadi pula, baru kita terkejut balik tuan-tuan. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Dah bila terkejut tak tahu nak buat apa. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah orang Islam haram dan mesti dihormati. Kena tuntut bela, jangan mudah-mudah ceroboh. Harta orang Islam dihormati, haram, jangan mudah-mudah ceroboh. Kalau diceroboh kena bela. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu taala. Lah ni ramai mana harta orang Islam diceroboh dan sebagainya tanpa pembelaan. Jadi hadirin mukminin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu kita mengharapkanlah tuan-tuan, ya, sempena dengan kita baca khutbah wada' Nabi ni, kita kena memikirkan suatu lah untuk membela darah sahabat-sahabat kita, saudara seagama kita, Rahia ni, kan? Buat sesuatu lah, kita tak tahu nak buat apa, kita tak tahu nak habaq lagu mana, tak tahu nak kata apa, tapi kita kena fikirkan suatu.
Pihak kerajaan, dia kena ambil stand dia sebagai pihak kerajaan. Apatah lagi dia sebagai pengerusi ASEAN, OIC, kerajaan kena buat sesuatu. Pihak majlis raja-raja yang menjaga agama buat sesuatu. Rakyat, orang Islam buat sesuatu. Buat apa kita tak tahu tuan-tuan. Masing-masing kita fikirlah apa yang sesuai untuk kita. Derma, nak boleh bagi derma kau tu lah. Yang sedangkan dia perlu benda yang lain. Atau macam mana tuan-tuan hadirin rahmati Allah, ambil tindakan suatu tekanan Burma yang tak Islam di sini. Bagaimana kita bermuamalat kepada dia, menunjukkan kemarahan dia. Jangan duk pitabuh dia, tapi tunjukkan yang kita marah apabila saudara Islam kita di sana dia diperlakukan sebegitu. Bagaimana kita nak beri tekanan kepada kerajaan Burma, Myanmar, bagaimana kita nak bagi tekanan supaya rakyat Burma rasa bagaimana orang Islam dihina, mereka terasa kesan daripada orang yang buat di sana, mereka di sini juga mendapat kesan yang tidak baik. Cuma jangan duk pi tabuh, hak tu bukan akhlak kita. Duk pi tabuh, duk pi buat hak tak senonoh kat depan, hak tu bukan akhlak kita. Cuma maksud saya memberi tekanan kepada mereka di sini. Hadirin rahmati Allah, kena fikirkan sesuatu. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang kedua, yang Nabi nak pesan di sini, ala wa inna kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadami mawdu' wa dima'il jahiliyah mawdu'atun wa inna awwala damin ada'u min dima'ina damu ibn Rabi'ah ibn al-Harith wa ribal jahiliyah mawdu' wa awwalu riban ada'u ribal Abbas ibn Abdul Muttalib fa innaha mawdu'un kullah. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW kata apa? Kamu akan bertemu dengan bukan ya. Dalam riwayat yang saya baca ini dalam bahasa Arab ni, dia sebut apa? Bukankah setiap daripada urusan jahiliah itu telah dihapuskan darah-darah jahiliah, yakni cerita tuntut bela waktu jahiliah dulu. Kan tu jahiliah ni kabilah, perang kabilah, dia bergaduh lama. Kira nak tuntut bela tak selesai. Kawan ni tuntut bela kawan ni tuntut bela kawan ni, tak selesai-selesai. Nabi SAW kata cerita tuntut bela ketika jahiliah dulu sudah diselesaikan, dah dihapuskan, dah tak ada dah. Dan darah yang ada, tuntut darah itu adalah perkara yang sudah dihapuskan. Riba-riba yang berlaku waktu jahiliah juga telah dihapuskan, dah tak ada cerita jahiliah dah selepas daripada ni. Dan Nabi SAW kata, sesungguhnya darah pertama yang aku selesaikan daripada cerita tuntut bela ini ialah darah Ibnu Rabi'ah ibn al-Harith, dan riba yang aku hapuskan mula sekali ialah riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib daripada Nabi SAW sendiri. Dia mulakan daripada diri dia sendiri, menghapuskan cerita-cerita jahiliah. Ya, apa yang nak dipesan di sini tuan-tuan? Yang kedua pesan Nabi SAW ialah menghapuskan semua kerja-kerja jahiliah. Jangan lagi bawa kerja-kerja jahiliah masuk dalam Islam. Tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, Ibnul Wardi di dalam Lamiyah Ibnul Wardi dia sebut apa? Dia pesan kepada kita, wada'i dzikra li ayyamis siba. Dia kata, tinggalkan, ingat cerita-cerita waktu tak baik dulu. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, Lamiyah Ibnul Wardi dia buat satu syair, dia pesan kepada kita. Apa dia sebut? Antara yang dia sebut ialah tinggalkan mengingati cerita-cerita di zaman tak baik dulu. Pasal apa? Kerana kemanisannya sudah hilang, tetapi dosanya masih kekal. Faham tak? Cerita waktu jahiliah kita, cerita waktu tak baik kita, macam-macam cerita hak tak baik, hak tu hapus buang daripada ingatan kita. Pasal apa? Pasal benda tu nikmat dia dah tak ada, tapi dosa kekal. Kalau ingat habuan bertaubat tak apa. Itu memang disuruh dosa, ingat supaya kita rasa bersalah. Tapi kalau ingat dosa, habuan seronok, hak tu tak betul. Dia tengok balik cerita dia tak pakai tudung dulu, tengok balik cerita pakai skirt, tengok balik cerita dulu-dulu hak jahat dulu ni, kan? Duk berkapal apa dulu cerita markah lama, markah pertama, markah kedua apa sebelum kahwin ni. Tuan-tuan, semua tu dia simpan. Dia simpan, bila dia tengok balik, habuan apa? Habuan dia seronok. Dia nak cerita balik, dia nak bergembira dengan benda tu. Hak ni yang dipesan oleh Ibnul Wardi. Hapuskan cerita tu, terus ada ingat dah benda ni. Pasal apa? Nikmat dia dah tak ada, tapi dosa duk kekal lagi. Duk pi seronok dengan benda tu, habuan jadi dosa kat kita saja. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian,
Nabi SAW dalam haji wada' Nabi pesan apa? Padamkan cerita-cerita jahiliah. Padamkan cerita-cerita jahiliah. Semua tu dilepaskan, dihapuskan sama sekali. Cerita dalam jahiliah jangan dibawa lagi setelah mana kita masuk Islam. Setelah mana kita terima Islam, kita terima hidayah, cerita tu padam-padam buang. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi kita duk mampu pegang kan, gambar kita sendiri kita duk simpan. Biar kita sendiri yang memadam. Biar kita sendiri yang menghilangkan benda-benda itu daripada orang lain duk pergi sebab pula. Kan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni pantang jumpa orang lama hak duk cerita hak tak baik dulu. Yalah, hak tu salah satu daripada kenangan yang kita berasa manis. Hak berasa manis tu yang bahaya. Benda dosa bila dia berasa kenangan manis, hak tu yang bahaya. Dia bila bercerita dia nak pakat nak senyum balik, pakat nak seronok balik, pakat nak bahagia balik dengan cerita-cerita dosa. Hak tu yang bahaya. Pasal apa? Dia seolah-olah rida dengan dosa. Bila dia ada rasa seronok dengan dosa, dia rasa bahagia dengan dosa, dia tidak rasa bersalah dengan dosa, itu malah petaka kepada diri. Kerana diri dia sudah tidak, diri dia boleh rida kepada dosa, itu satu malapetaka kepada agama kita. Jadi hadirin rahmati Allah sekalian, maka padam buang cerita-cerita tersebut, biar kita sudahlah yang jadi ingat dia, biar orang lain tak tahu langsung tak pun tak apa. Bahkan daripada pandangan ulama juga dalam cerita rumah tangga. Cerita rumah tangga antara yang dipesan oleh ulama supaya nak jaga harmoni rumah tangga ni, cerita-cerita sebelum kahwin hak tak baik tu tak usah ungkit, tak usah cerita. Tak usah ungkit, tak usah cerita. Ungkit ni apa? Kita hak duk pi ungkit, duk pi sebut-sebut cerita dia. Kita sendiri cerita benda kita. Dia tak ungkit pun, tapi kita duk pi gagah cerita. Hak ni tips ataupun antara nasihat menjaga keluarga. Apa dia? Cerita lama, tak usah duk cerita, tak usah duk ungkit. Orang tak ungkit, pasangan kita tak ungkit cerita kita hak lama, kita tak usah duk gagah pi cerita. Ataupun kita dengan pasangan kita tak ada pasal duk pi ungkit cerita-cerita yang lama. Tuan-tuan, cerita itu harus dipadamkan. Itulah yang nak meneruskan lagi perjalanan rumah tangga. Hak tu pesanan seperti mana yang kita baca dalam Ayuhal Walad beberapa hari lepas di masjid. Abdullah Fahim bincang benda ni. Tuan-tuan hadirin yang rahmati Allah SWT, supaya apa? Supaya cerita lama tak baik itu dia tidak memberi kesan kepada keluarga kita. Termasuklah ke dalam diri kita. Cerita jahiliah padam buang. Tuan-tuan yang ketiga, ayyuhan nas inna syaitan qad ya'isa min an ya'budu bi ardikum hadhihi abada walakinnahu in yuti' fi ma siwa dhalik faqad radiya bima bihi mimma tahqiruna min a'malikum. Tuan-tuan, hak bahasa Melayu tu tuan-tuan bacalah ya. Ada satu muka lebih, dua muka lebih kurang terjemahan dia. Sebahagiannya ada disebut dalam riwayat yang saya baca daripada Dr. Buti ini, sebahagiannya tidak tersebut di dalam apa yang tuan-tuan baca dalam kitab kita ini. Baiklah hadirin yang rahmati Allah sekalian. Yang ketiga yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, sedanglah ingatlah bahawa sungguhnya syaitan itu tidak pernah berputus asa daripada sesungguhnya syaitan itu telah pun berputus asa daripada dia dijadikan sembahan. Syaitan dia putus asa supaya orang jadikan dia sebagai sembahan. Orang dia pergi sembah dah, dia tak buat dah kerja tu. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinnahu in yuti' fi ma siwa dhalik faqad radiya bihi. Tapi sekiranya kamu patuh dia kepada perkara lain daripada sembah dia, hak tu kamu kena berjaga-jaga. Kerana apa? Kerana dia sudah seronok dengan perkara tersebut. Tuan-tuan, dari sudut dia nak ajak orang pergi sembah dia dah putus asa dah. Orang takkan sembah setan. Nak ajak sembah setan, orang tak sembah. Melainkan hak betul-betul bodoh, melainkan hak betul-betul gila, melainkan hak betul-betul tidak faham, tidak waras. Hak tu dia pergi sembah setan, dia pergi puja setan pun. Hak tu orang yang tidak waras. Tapi orang yang waras, orang yang cerdik, orang yang bijak, dia tak akan sembah syaitan. Syaitan sudah berputus asa daripada nak jadikan dia sebagai orang sembah. Tapi dia tak pernah putus asa untuk mengajak manusia taat kepada dia dalam cerita-cerita yang lain. Sekiranya kamu boleh turut dia dalam cerita lain, dia sudah seronok ketika tu. Mimma tahqiruna min a'malikum. Kat mana? Apabila kamu merasakan, kamu menganggap remeh dalam perkara amal-amal kamu. Itu daripada bentuk-bentuk syaitan goda kita. Fahdhiruhu ala dinikum. Jaga-jagalah daripada syaitan terhadap agama kamu. Nombor 3 tuan-tuan, Nabi pesan jaga tipu daya syaitan. Jaga tipu daya syaitan.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Suratul A'raf ayat 16 ayat 17. Hak ni tuan-tuan tengok. Penting tuan-tuan. Balik hak ni, baca tadabbur. Kau pelekat di cermin, pelekat di pintu rumah, pelekat di pintu bilik, supaya kita tengok apa azam syaitan. Iblis bila dia dihambat keluar daripada neraka, apa dia kata kepada Tuhan? Qala fabima aghwaytani, wahai Tuhan, dengan apa yang telah kau jadikan aku sesat, aku dah tergelincir. Oleh kerana aku dah tergelincir, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku nak kacau pula anak-anak Adam. Nak buat lagu mana? Aku nak duduk di tengah-tengah jalan kebenaran itu untuk menarik dia apa? Daripada jalan kebenaran. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku nak hasut depa, nak seru depa daripada kanan, daripada depan, belakang, kanan, kiri. Semua tu aku nak kepung depa, nak hasut. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kamu akan dapati hanya sedikit yang akan bersyukur kepada kamu, yang reti jadi hamba Allah yang betul. Tuan-tuan, itu pesan daripada iblis. Dia cakap kepada Allah Subhanahu taala. Apa dia? Azam dia bahawa dia akan sesatkan sungguh anak-anak Adam. Ya, dari sudut dia nak jadikan dia tu sebagai sembahan, dia berputus asa kata Nabi. Tapi dia tak pernah berputus asa anak-anak Adam. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian. Mari kita tengok tuan-tuan, apa dia daripada ciri ataupun tanda ataupun perkara yang menjerat kita. Apa jerat iblis kepada kita? Riwayatul syaitan. Riwayatul syaitan, jerat iblis, jerat syaitan yang menjerat seorang daripada melangkah ke syurga Allah Subhanahu taala, itu apa dia? Tuan-tuan boleh rujuk kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ada satu tajuk Dhammil Ghurur, celaan kepada tipu daya syaitan yang mengenal kepada orang. Imam Ghazali sangat bijak, sangat hikmah. Bahkan dia itu sepertinya seperti mekanik yang sangat luar biasa dalam memperbaiki manusia. Dia sebut seorang-seorang tu dalam cerita Dhammil Ghurur ni, macam kita kenal ke semua. Dia akan sebut orang yang mengaji tertipu macam mana, orang yang baca Quran tertipu macam mana, orang yang alim tertipu macam mana, orang yang bagi sedekah tertipu macam mana. Semua bentuk tu disebut oleh Imam Ghazali seorang-seorang. Kita berasa macam kita yang kena tipu tu. Kita tak nampak kepada orang lain. Itu hebat Imam Ghazali dia apabila dia membuat, dia karang kitab Ihya. Ataupun tuan-tuan membaca kitab Talbisu Iblis Ibnul Jauzi. Samaran-samaran ataupun tipu daya iblis yang dikarang oleh Ibnul Jauzi. Banyak juga tuan-tuan. Saya nak buat beberapa bentuk tuan-tuan. Ataupun saya nak gambarkan kepada tuan-tuan beberapa jerat syaitan iblis ni kepada kita. Lain itu tuan-tuan kena rujuk kepada kitab-kitab ni. Perbincangan yang sangat menarik supaya kita berhati-hati setiap langkah kita. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, daripada riwayatul syaitan pertama yang saya buat catatan ini. Pertama ialah syaitan akan bentangkan kepada kita sama ada ifrat ataupun tafrid. Sama ada jadi orang yang sambil lewa ataupun orang yang ekstrim. Orang yang sambil lewa ataupun orang yang ekstrim dalam satu-satu amal, dalam satu-satu kerja. Dia jadi orang yang buat kerja ala balai ataupun buat kerja terlalu pulun, dan pulun itu bawa dia kepada ekstrim. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah Subhanahu taala. Macam cerita-cerita ni lah nak membela Islam. Ada orang yang dia hala balai tak tahu apa langsung. Sampai cerita apa pun tak tahu. Rohingya ke, Palestin ke, Syria ke, Mesir ke, dia tak ambil peduli langsung. Ni pun hala balai. Ada pula yang ekstrim, IS-nya, apa semuanya, kan? Yang merosakkan juga nama Islam. Pun tak begitu juga. Apa dia? Yang paling baik ialah sederhana, orang yang terpandu dengan ajaran. Orang yang sembahyang pun macam tu juga. Ada orang yang ala balai, sedap-sedap bagi salamnya. Sedap-sedap bagi salamnya, tak sedap apa pun. Dan sedap angkat takbir, sedap pula bagi salam. Tengah tu dia tak tahu apa. Ada pula orang yang kononnya dia terlampau khusyuk ataupun kononnya dia terlampau baik dalam sembahyang dia.
Sampai apa? Baca dia kena jadi derah sampai kacau orang. Kan dia baca fiqh apabila rukun qauli kena dengar di telinga sendiri. Dia pergi pederah sampai dengar tu 5 orang sebelah daripada dia pun dengar tu imam pun terganggu. Kan? Itu ekstrim lah tu. Ambil ayat semayang sampai basah baju-baju, tak habis-habis lagi, tak selesai-selesai lagi. Angkat takbir, Allahu Akbar, Allah tak masuk-masuk lagi dalam solat. Banyak mana takbir tak masuk. Bila nak masuk, tak gitu imam rukuk. Tu imam rukuk dan dia dapat. Pasal apa? Kena tipu dengan syaitan. Syaitan pulunkan dia dalam benda tu sehingga dia terlepas rakaat bersama dengan imam. Tak dapat fadilat takbiratul ihram bersama dengan imam. Duk pulun ambil semayang tu nak habaq nak bagi kata sah ayat semayang dia. Pulun. Tengok-tengok tak dan angkat takbir bersama dengan imam. Kan? Tuan, ni contoh-contoh sama ada syaitan akan bawa orang kepada ifrat ataupun tafrid. Hala balai ataupun pulun yang melampau-lampau yang tidak diajak oleh agama. Yang kedua, syaitan akan buat jerat kepada kita sama ada orang memilih gopoh ataupun bertangguh-tangguh. Gopoh sangat, tak dan banyak benda yang tersiap. Dia buat gopoh, banyak kecacatan akan berlaku. Ataupun tangguh-tangguh. Saat dulu, tak selesai lagi, tak boleh lagi, nanti dulu, tak buat-buat juga. Sama ada tangguh ataupun orang panggil gopoh-gopoh. Mana-mana yang dipilih, syaitan akan berjaya. Pilih hak gopoh pun syaitan seronok, pilih hak tangguh-tangguh pun syaitan seronok. Tuan-tuan, jadi hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pandang remeh kepada kesalahan. Dia tahwin, dia memandang kesalahan tu benda yang remeh, tak apa. Hadirin yang rahmati Allah sekalian. Yang keempat, dia tulul amal. Setan akan buat kepada dia memandang mudah kepada pengampunan Allah. Dia bila baca innallaha kana tawwaban rahima. Allah itu Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Allah tu sangat mudah terima taubat. Jadi dia guna perkataan tersebut menjerat kita. Tak apalah buat. Allah akan pemaaf. Allah akan pengampun. Allah akan menerima taubat. Maka dia mengambil sikap mudah untuk buat dosa. Pasal apa? Pasal dia kata Allah akan memaafkan dia. Memang tuan-tuan, ini ayat harapan. Allah cerita pasal dia penerima taubat, dia pengasih tu, ayat memberi harap. Bukan untuk disalah faham. Tak apalah buat dosa, nanti minta ampun. Tak apalah buat dulu, nanti minta ampun. Bukan itu cara dia. Cara dia memberi harap kepada orang yang dah buat salah supaya dia kembali kepada Allah. Tapi jangan silap faham pula. Setiap kali nak buat dosa, kita fikir Allah Maha Pengampun, tak apa buat dulu. Sekejap. Tak, bukan itu. Dia akan terjerat kalau dia memahami cara begitu sehingga dia sangat meremehkan dosa-dosa dia kerana dia anggap Allah itu Maha Pengampun dan dia senang-senang untuk buat dosa. Yang berapa? Yang kelima, tas'ib. Dia akan jerat seseorang dengan rasa susah nak buat amal. Nak buat amal ni dia buat bagi berasa susah. Dia berasa susah. Apa dia? Dia rasa hujan turun. Dia berasa lagi, kereta tak ada nak start lagi, nak main sembahyang subuh kereta tak panas lagi. Dia saja bagi peberat, tak berat mana pun. Kan hadirin rahmati Allah sekalian. Ini bentuk-bentuk tas'ib. Nak berhenti, dia kata masa. Nak berhenti sembahyang orang dah azan, dia kata masa ni nak kena kejap. Dia jadi susah. Dia menyusahkan kita. Senang sebenarnya benda tu tidak susah pun. Yang berikutnya alasan. Buat alasan untuk tidak patuh kepada Tuhan. Tuan-tuan, alasan-alasan ni dia sebenarnya untuk apa? Tuan-tuan, alasan ni dia sebenarnya hanya untuk menselesakan kita ketika mana kita tak patuh kepada Tuhan. Kan? Tuan-tuan, ketika mana Allah perintahkan kepada kita sesuatu ataupun melarang kita sesuatu, kita tak mau patuh. Kita cipta alasan. Alasan tersebut, tuan-tuan, dia perangai iblis. Iblis apabila Allah perintah kepada dia supaya sujud kepada Adam, dia cipta alasan. Apa alasannya? Aku lebih baik daripada Adam. Kamu ciptakan aku daripada api, kamu ciptakan Adam daripada tanah. Pasal apa aku nak sujud kepada dia? Tuan-tuan, dia kira ada alasan tu Allah terima ke tak? Dia tak terima, dia tak kira alasan tu Allah terima ke tak. Yang penting dia buat alasan. Dan alasan tu dia berasa selesa untuk dia terus lawan Allah Subhanahu taala. Begitulah tuan-tuan, iblis akan buat kepada kita alasan-alasan. Pasal apa tak bangkit sembahyang subuh? Dia kata semalam aku tidur lewat sikit. Dia kata kat diri dia, malam tidur lewat sikit, dan lah sikit lagi, setengah jam lagi dan lah. Tuan-tuan, alasan tu dia buat kat diri dia sendiri.
Danlah sikit lagi tidur apa semua tuan-tuan. Tak baca Quran pasal apa? Ada kerja lain lagi. Misalnya macam-macam alasan yang kita buat. Tuan-tuan, alasan tersebut hanya nak bagi kita rasa selesa yang kita lawan Tuhan. Tapi kalau kita jadi bijak, alasan tersebut kita angkat sikit lagi. Tengok pula Allah nak terima ke alasan ni kalau aku bawa balik. Kalau nanti Allah tanya, layak ke alasan ni nak lepas diri depan Tuhan? Itu kalau bijak. Kalau tak bijak, kita akan tertipu dengan alasan-alasan yang kita reka sendiri, yang diajar oleh iblis syaitan kepada kita. Yang ke berapa? Berikutnya, putih harapan. Putih harapan. Kepada orang yang melakukan dosa, dia akan putih harap. Dia akan hasut supaya dosa duk harap lah. Dosa hang banyak sungguh. Taubat pun tak terima. Kan? Itu dia akan menghasut orang yang telah melakukan dosa supaya tidak bertaubat. Supaya anggap taubat ni benda yang berat. Anggap taubat ni supaya dia rasa dia tidak ada harapan lagi balik kepada Allah SWT. Maka oleh kerana tu, buatlah dosa bagi banyak. Alang-alang nak masuk neraka, biar masuk neraka bagi padan. Begitu sekali iblis akan ajak kepada seseorang. Yang berikutnya, tashrif. Iblis akan buat dengan cara tashrif, memuliakan seorang yang melakukan dosa. Dia bila buat dosa, dia rasa bangga. Bila buat dosa, dia rasa bangga. Hak tu. Hak ni kita ambil salah satu contohnya hadis yang kita baca kepada kuliah muslimat 2-3 berapa siri yang lalu. Nabi SAW kata apa? Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Perempuan itu adalah aurat. Bila dia keluar daripada rumah, setan akan eksploitasi dia, bagi dia rasa mulia. Dia keluar rumah, dia seronok nak make up, dia seronok nak tunjuk fashion dia, dan nak seronok tunjukkan perhiasan dia kepada orang. Tuan-tuan, dalam rumah dia rasa tak dihargai kecantikan dia, dia rasa tak dihargai pakaian fashion dia. Tapi bila di luar rumah, setan akan cucuk benda ni. Dia akan rasa perasan, dia diperhatikan, dialah yang paling cantik. Sebab tu hadirin rahmati Allah sekalian, sebab tu kan al-mar'ah dan al-mir'ah tu benda yang, mar'ah tu dia, mar'ah tu perempuan, mir'ah tu cermin. Arab tu beza mar'ah dengan mir'ah. Mar'ah baris fathah mim, mir'ah baris kasrah mim. Mar'ah perempuan, mir'ah cermin. Tuan-tuan, dia punya rasa seronok di luar ni, sambil bawa kereta pun dia nak tengok cermin dia ni. Cantik tak lagi dia tu. Padahal di rumah tadi lama dah. Padahal di rumah tadi sebelum keluar tu lama dah di depan cermin, duk punya nak serak diri. Tuan-tuan, bila dia keluar tu tak putih-putih lagi tengok cermin. Sambil duk bawa kereta tu pun dia tengok cermin lagi. Kita dah tengok cermin, tengok kereta belakang. Dia dah tengok cermin, tengok ke muka dia. Tuan-tuan, pasal apa? Ni pasal apa? Dia rasa seronok di luar ni. Dia rasa dimuliakan, dia rasa diberi perhatian, dia rasa sangat dimuliakan di luar. Tuan-tuan, begitu sekali syaitan akan menjadikan seseorang rasa mulia dengan dosa dia. Dia jadi model pula, dia rasa mulia. Dia boleh tunjuk betih dia kat orang, dia boleh tunjuk ketiak dia kat orang. dia nak jual kereta tapi pergi tunjuk ketiak. Pelik kan manusia ni. Tuan-tuan, jadi benda-benda macam ni semua dia rasa mulia dengan benda tersebut. Tuan-tuan, istashrafaha syaitan. Syaitan memuliakan dia apabila dia melakukan dosa. Apa? Bukan contoh itu saja. Contoh-contoh lain pun samalah. Bila buat dosa, dia rasa bangga. Dia boleh race atas kereta, atas jalan raya, dia rasa bangga. Itu kena tipu dengan syaitan lah tu. Dia race, dia rasa puas. Siapa yang bagi puas tu? Syaitan. Sedangkan dia buat dosa kepada banyak mana orang di atas jalan raya. Dia boleh pergi potong kok kiri, ambil lampu isyarat. Kawan tadi hak kena potong, tersangkut kat lampu merah, dia juga terlepas. Tuan-tuan, tak tahu tuan-tuan, kod-kod had tu lah yang Nabi SAW akan, apa yang Nabi SAW sebut, bahawa bimbang dengan dosa ni walaupun dengan dosa kecil. Takut-takut had tu yang sangkut dia pergi lintah api neraka nanti. Tuan-tuan, kan kawan tadi nak pergi lintah dah, betul hak dah. Tengok dia pergi potong kod kiri, dia pergi lepas dulu. Sedangkan kawan tadi ada hak-hak dia patutnya dulu dan sebagainya. Mana tahu tuan, dia tak redha sampai ke akhirat. Benda kecil nampak kecil, tapi melibatkan orang lain, dia berasa bangga dengan apa yang dia buat. Itu istashrafah syaitan. Yang berikutnya tuan-tuan ialah penyakit tengok pada orang lain. Dia tak tengok kat diri dia. Kita lah tuan-tuan, kita lah. Saya yang sebut, tuan-tuan yang tengok ni, penyakit syaitan akan ajak, akan hasut kita ialah tengok pada orang, jangan tengok kat diri. Mengaji pun tengok kat orang, bukan tengok kat kita. Buat apa pun tengok kat orang, bukan tengok kat kita. Idza qala ar-rajul halakan nas fahuwa ahlakuhum. Apabila orang berkata, sungguhnya manusia lain pakat rosak belaka, sebenarnya dialah yang rosak, kata Nabi SAW. Pasal apa? Kalau dia kata sebab nak tunjuk yang dia hebat. Orang ni dah rosak, orang ni dah rosak, orang ni dah rosak. Untuk nak mengangkat diri dia, dia seorang yang tak rosak lagi.
Nabi kata dia tu sebenarnya yang rosak. Tapi kalau dia melihat kerosakan yang berlaku kepada orang dengan tujuan untuk merubah, itu cerita lain. Dengan tujuan dia rasa bimbang kerosakan-kerosakan yang berlaku, itu cerita lain. Tapi kalau dia sebut orang ni rosak, kalau cerita tak sembahyang jemaah, kita duk nampak orang lain. Kita duk nampak kita bagus. Cerita syurga, kita nampak kita. Cerita neraka, kita jumpa, nampak jiran kita, nampak orang lain, nampak ke semua. Ini masalah. Itu setan sedang mempengaruhi kita. Tuan-tuan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ini bentuk-bentuk tipu daya syaitan. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran ataupun Nabi SAW ajak kepada kita cara nak lepas diri daripada syaitan ni. Antaranya tuan-tuan, yang pertama ialah ikhlas. Maksudnya apa? Bersih, sucikan diri kita sungguh, zahir dan batin. Zahirnya kita suka kepada kesucian, kebersihan. Wudu, tidak berhadas, bersih, sugi dan seumpamanya. Batin, cuba mengelak diri kita daripada riya, ujub apa semua tu. Bukan senang, tapi kena usaha. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, ketika mana Allah cerita perkara ni dalam surah Al-Hijr, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhan, apabila kamu dah sesatkan aku, kata iblis, aku akan jadikan mereka, aku akan hiaskan kepada mereka di dunia ini, dan aku akan sesatkan mereka sungguh-sungguh, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas sahaja, yang selamat daripada hasutan iblis. Yang kedua, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-isti'adzah, memperbanyakkan ucapan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab tu Nabi ajak kepada kita, Allah Quran ajak kepada kita, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Apabila kamu ditimpa ataupun apabila iblis membuat satu jerat kepada kamu, mengenakan suatu hasutan kepada kamu, maka berdoalah, fasta'iz billah, maka sebutlah a'udzubillah, aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Membenteng diri kita dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan, jadi kita baca doa ni. Allah pun ajak kepada kita nak baca Quran, bacalah a'udzubillah di dalam surah An-Nahl. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nak buat baik pun minta doa jauh daripada syaitan. Apabila nak baca Quran, maka isti'adzahlah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, minta berlindung daripada syaitan yang direjam. Kerana syaitan itu tidak akan mampu untuk menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu taala. Yang ketiga, contoh-contoh yang Allah ajak kepada kita minta lindung daripada iblis ni. Nabi SAW ajak kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, "Lau anna ahadahum idza arada an ya'tiya ahlah." Apabila seorang dia berkenan ataupun dia mahu untuk bersama dengan pasangannya. Tuan-tuan, seorang suami nak bersama dengan isteri ataupun isteri nak bersama dengan suami, Nabi kata bacalah, sebutlah doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Hak ni hafal tak lagi tuan-tuan? Hak ni kalau tak hafal lagi leceh lah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Hak ni waktu duk mengaji lo, doa ni hafal sebelum daripada doa makan lagi. Doa makan Nabi ajak bismillah tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis-hadis ajak samillah, bismillah. Allahumma barik lana apa tu? Hak tu tak, bukanlah daripada hadis, kan? Tak apalah walaupun ada riwayat-riwayat yang lain sebut. Tapi nya hadirin rahmati Allah Subhanahu taala sekalian, doa ni Nabi ajak sungguh. Nabi ajak sungguh. Kesan dia sangat besar. Sebab tu kena hafal. Kalau tak hafal memang teruk lah. Kena balik Google sekejap cari hafal. Kena hafal juga tuan-tuan. Apa dia? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhilah kami daripada syaitan dan jauhilah syaitan daripada apa yang telah engkau rezekikan kepada kami. Nabi kata, fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalik, sekiranya Allah takdirkan pada persamaan ketika itu, ketika kamu bersama itu, Allah takdirkan anak dengan sebab itu, dan kamu baca doa sebelum daripada dia, lam yadurrahu syaitanu abada. Syaitan tidak berjaya memudaratkan anak tersebut bila-bila pun. Itu kesan besar kan? Kesan besar apa? Menjaga diri kita dan menjaga anak kita sebenarnya daripada gangguan-gangguan iblis.
Hak menjerit, hak teriak apa semua tu satu pasal. Hak tu gagah lagi. Hak paling teruk ialah jerat syaitan membawa ke neraka. Hak duk jerat dia membawa kepada jalan-jalan neraka. Hak tu yang paling kita bimbang. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, apa dia? Minta jauh daripada syaitan kepada apa yang telah Allah rezekikan kepada kita pada saat kita bersama dengan pasangan kita. Hak itulah doa mak kepada Maryam, tuk kepada Nabi Isa alaihi salam. Dalam surah Ali Imran ayat 97 Allah cerita benda ni. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku namakan anak perempuan ini Maryam. Kata mak kepada Maryam, tuk kepada Nabi Isa ni. Aku namakan anak perempuan ini Maryam. Dan aku minta berlindung denganmu ya Allah supaya jauhkan anak ini dan zuriatnya daripada syaitan yang direjam. Itu doa. Kita pernah minta doa tak? Supaya Allah jauhi anak-anak kita daripada syaitan yang direjam. Fataqabbalaha biqabulin hasanin. Kata Allah Subhanahu taala, lalu Allah Subhanahu taala menerima doa mak kepada Maryam itu dengan penerimaan yang sangat cantik. Itu lahirnya Maryam jadi macam mana yang kita baca dalam sejarah. Lahir pula zuriat dia Nabi Isa alaihi salam seperti mana yang kita baca dalam sejarah. Tuan-tuan, kenapa? Dari faedah doa nenek dia yang baca minta doa supaya zuriat dia Maryam dan zuriat kepada Maryam itu diselamatkan daripada syaitan yang direjam. Jadi usaha-usaha ini, ikhtiar-ikhtiar kita supaya kita tidak terganggu ataupun kita boleh selamatkan diri daripada syaitan yang direjam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi pesan pula di dalam khutbah wada' Nabi ini, yang keempatnya ialah berkaitan dengan innan nasi'a ziyadatun fil kufri yudhillu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwaqi'u 'iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah wa yuharrimu ma ahalla Allah wa inna az-zamana qad istadar ka hay'atihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha 4 hurum 3 mutawaliyat dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajab mudarrul alladhi baina jumada wa sya'ban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat ini memberi pesan berkaitan dengan cerita bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram Nabi pesan apa? Pesan bulan haram ini adalah benda yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram ada 4. Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Hak ni direct sambung-sambung. Satu yang terputus iaitu bulan Rajab. Tuan-tuan, 4 bulan haram. Apa bulan haram? Bulan ni adalah bulan yang mana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bulan yang dimuliakan. Tidak boleh berperang apa semua di situ. Dan bulan-bulan Islam ini juga adalah bulan-bulan yang dimuliakan. Maksudnya apa? Haji ada bulan-bulan tertentu. Maka jangan memandai-mandai ubah-ubah haji. Hak ni dalam syarah kepada hadis ini menyebut bahawa orang jahiliah mereka rajin ubah tarikh haji. Saat mereka buat bulan Muharram, tahun depan mereka pergi buat bulan Safar ke. Mereka pandai ubah-ubah tarikh haji. Nabi SAW beritahu itu bulan ketetapan Allah Subhanahu taala. Begitu juga dengan bulan-bulan haram yang ditetapkan oleh Allah, bulan-bulan yang haram, maka jaga sungguh. Kalau tidak, menambahkan kekufuran kepada Allah Subhanahu taala. Pandai-pandai mereka itu menambahkan kekufuran kepada Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, saya kira yang kelima itu kita akan sambung pada bulan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Perkara saya itu dah edar kepada kuliah muslimat. Sekarang saya nak edar kepada tuan-tuan pada memborang sumbangan Ihya Ramadan kepada Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang. Saya tengok ada 10, ambil dulu, kalau tak cukup lagi direta ada lagi. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, moga-moga tuan-tuan boleh bersama-sama dengan Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang dalam pembangunan pendidikan Ma'had. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tuan-tuan boleh isi dan tuan-tuan boleh serah pada saya lah, ataupun serah pada satu orang jawatan kuasa surau dan kita himpun. Saya akan bila kuliah saya tuan-tuan boleh beri pulang balik kepada saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana warzuqna
waj'alna minal mukhlisin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.